صلى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam AJK serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita sambung pengajian kita kitab Munyatul Musalli, yakni cita-cita bagi orang yang sembahyang. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimallahu ta'ala, pertama-tama orang yang melakukan solat zuhur. Kita sambung itu lagi. Yakni orang yang pertama melakukan solat zuhur. Dan pertama orang yang sembahyang zuhur itu Nabi Ibrahim AS. Orang yang pertama solat zuhur Nabi Ibrahim AS. Tatkala menyuruh dengan menyembelih akan anaknya. Siapa anaknya? Nabi Ismail. Anak Nabi Ibrahim lah, Nabi Ismail. Kemudian disuruh pula dengan menyembelihkan penebusan. Suruh sembelih anak, yakni Nabi Ismail. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala suruh sembelih penebusan. Apa penebusan dia? Kibas. Ganti dengan Nabi Ismail. Dan adalah seru itu, yakni seruan itu ataupun melakukan itu ketika gelincir matahari. Yakni seruan ataupun suruhan itu masa tergelincir matahari. Jadi kita belajar ni ialah apa dia, nak cerita benda-benda ni untuk apa? Untuk hikmah, supaya kita lebih semangat untuk solat. Dan kita mengetahui hikmah-hikmah. Apabila kita mengetahui satu-satu benda tu hikmah dia, maka apa dia? Akan rasa di kita ni apa dia? Lebih bersemangat untuk melakukan ibadah. Jadi pada ketika itu kita pun maklum, dan kita pun dengar cerita daripada dulu lagi. Saya pun cerita Nabi Ibrahim daripada kecil lagi. Tiap-tiap tahun dengar apabila datangnya Aidil Adha. Apa dia? Cerita Nabi Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Bayangkan Nabi Ibrahim tu untuk nak dapat anak Nabi Ismail tu, umur dia dah lanjut dah tua dah. Bila umur dah lanjut, lepas tu alhamdulillah dikurniakan anak, namanya Ismail. Permulaan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala itu akan anaknya apa? Nabi Ismail tu. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh tinggal dekat tengah apa dia? Lembah yang kering kontang. Wadin ghair dzar'in. Lembah yang kering kontang, tak ada apa. Dekat Mekah tu tinggal. Letak apa? Isteri Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Tinggal 2 orang kat situ. Tak ada orang langsung.
Lepas tu Nabi Ibrahim pergi tempat lain, tinggalkan anak dia. Sunnah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Pergi tempat lain. Masa itulah yang dikatakan apa dia? Keluarnya air Zam-Zam. Tu maklum. Tak apalah. Lepas tu pula Nabi Ibrahim dia patah balik. Bila dia patah balik, anak dia dah besar dah. Tengok Nabi Ismail tu dah besar dah. Lepas tu ada kaum Jurhum. Sebab apa, ada air dekat situ. Jadi apa dia, kaum Jurhum ni mereka pergi berdagang apa, ada air, jadi meletak kat situ pula. Ni cerita ni. Lepas tu pula bila Nabi Ismail dengan ibu dia lepas tu bersama dengan kaum Jurhum duduk kat situ, barulah Nabi Ibrahim balik. Tu mana tua dah. Tengok anak dah besar dah. Alhamdulillah, sukalah. Dan apabila balik duduk sekali makan sekali apa, Allah Subhanahu Wa Taala apa mensyariatkan suruh Nabi Ibrahim ni sembelihkan anak dia. Sembelih anak dia Nabi Ismail. Rasa macam mana? Ini perintah Tuhan. Dan apa dia? Sebagai manusia, sebab Nabi pun apa? Manusialah. Cuma manusia yang luar biasa. Tapi ada tak perasaan? Ada. Nabi pun ada perasaan. Ada perasaan duka cita, ada perasaan sedih. Sebab apa? Sebab Nabi pun manusia, tapi manusia yang luar biasa. Dia tak sama dengan kita. Tapi dia manusia juga, dia tetap makan, minum. Dan ada juga perasaan. Malaikat tak ada perasaan, tapi Nabi-Nabi ada perasaan. Maka macam mana perasaan? Ada rasa duka cita lah, rasa sedih lah anak ni. Tapi ini ialah arahan Allah, jadi kena ikut. Satu, arahan Allah suruh apa? Suruh sembelih Nabi Ismail. Lepas tu pula apabila dah nak sembelih pula, Allah Subhanahu Wa Taala ganti Nabi Ismail dengan kibas yang besar yang datang daripada syurga. Dan disyariatkan apa dia? Untuk sembelih kibas pula 2 kali. Mula-mula nak sembelih Nabi Ismail. Lepas tu Allah Ta'ala tebus. Allah Ta'ala nak uji je. Allah Ta'ala nak tebus. Apa dia? Disuruh pula sembelih kibas. Sebab apa dia ganti tu? Jadi nak cerita 2 kali sembelih. Pada waktu bila? Pada waktu betul-betul tergelincir matahari. Matahari tergelincir macam mana? Dia duduk tegak, lepas tu dia sikit je. Dia tergelincir lah. Dia kalau tegak tu macam tak ada bayang, lepas tu ada bayang sikit. Tu dah masuk zuhur. Waktu tu lah Nabi apa? Nabi Ibrahim apa dia? Sembahyang. Maka Nabi Ibrahim dia tak sebut sembahyang zuhur, tapi waktu tu waktu zuhur. Sama juga yang sebelum ni kita cerita pasal Nabi Adam. Nabi Adam sembahyang subuh, dia tak sebut subuh, tapi oleh kerana dah sudah pecah fajar, waktu subuh. Kemudian apabila Nabi Ibrahim sembahyang, maka dia sembahyang 4 rakaat. Rakaat pertama syukur bagi menebusnya, yakni menebus anaknya Nabi Ismail. Jadi tiap-tiap rakaat tu pula ada hikmah dia. Ada cerita dia. Rakaat pertama mensyukuri Nabi Ibrahim kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tebus anak dia. Siapa? Nabi Ismail. Tebus. Macam masya-Allah, tak tahu nak katalah. Tengah dalam keadaan apa dia? Ni nak sembelih anak ni. Tara mana? Kita lama tak jumpa anak. Anak hantar serama pun rindu. Rindu yang amat sangat dah. Sebulan je hantar. Anak baru masuk asrama, sebulan je, 40 hari je. Tak jumpa. Ya Allah, rindu sangat-sangat lah. Anak yang pertama pula tu, lepas tu pula hantar asrama, 40 hari tak boleh ni. Rindu. Kalau boleh tiap-tiap minggu nak pergi. Mula-mula tu. Ni sama juga Nabi Ibrahim. Tinggal Nabi Ismail kecil lagi, datang dah besar. Datang pula dia sembelih. Tu dia mensyukuri
ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala beri tebusan. Tebusan apa? Tebusan dengan kibas. Kemudian dan yang kedua, yakni pada rakaat kedua, bagi membukakan, yakni menghilangkan duka cita anaknya. Siapa? Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Ismail. Duka cita apa? Ialah nak kena sembelih. Nabi Ismail tiba-tiba nak kena sembelih. Jadi Nabi Ismail pun ikut juga dia punya apa? Dia punya, inilah sunnah Allah Subhanahu Wa Taala, dua-dua redha. Jadi nak menghilangkan apa dia? Duka cita anaknya. Siapa anaknya? Nabi Ismail. Maka rakaat kedua apa dia? Diniatkan untuk apa? Untuk menghilangkan duka cita. Syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menghilangkan duka cita yang teramat sangat besar. Amat sangat besar. Anak pun boleh lagi bersama dengan ayah. Ayah pun boleh bersama lagi dengan anak. Nak hilang apa? Nak hilangkan duka cita. Tu rakaat kedua. Kemudian dan yang ketiga, yakni rakaat yang ketiga, yang amat rakaat yang ketiga bagi menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, rakaat ketiga tu apa dia? Menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, nak minta Allah Taala redha. Apa saja Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat, Nabi boleh buat. Walaupun dah ditukar dengan kibas tu, dan disuruh sembelih kibas. Jadi perbuatan dia tu nak minta keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga orang korban. Orang yang buat korban tak ada semata-mata nak minta redha Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang melakukan korban tu. Di antaranya ialah apa dia? Permintaan daripada orang buat korban tu untuk nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Korban apa? Lembu, kambing, buat korban unta. Nak tuntut apa sebenarnya? Nak tuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana apabila orang itu korban, maka kalau Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala terima, seumpama orang itu buat haji. Dan orang yang buat haji tu, apabila Allah Ta'ala terima apa dia? Syurga. Syurga tu haji mabrur, syurga. Jadi orang yang apa? Orang yang buat haji tu apa dia? Lakukan ibadah. Orang yang tak boleh buat haji melakukan korban. Orang yang tak boleh buat korban dengan tak boleh buat haji, maka dia terima dari korban. Semua kena. Tu. Hikmah-hikmah apa? Daripada ni lah. Itu hikmah ibadah korban. Sama juga kita ibadah solat zuhur pun, hikmah dia pun termasuk daripada cerita Nabi Ismail ni. Sebab apa solat zuhur? Memanglah solat zuhur tu disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya ialah Nabi Ibrahim ni. Solat zuhur punca. Jadi kita duk cerita-cerita ni untuk apa? Untuk kita lebih beringat tentang hikmah. Supaya apa? Supaya kita sembahyang tu lebih rasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni aku sembahyang zuhur ni, waktu ni lah waktu Nabi Ibrahim dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menebus daripada anaknya dengan kibas. Ada rasa macam tu. Bila nak sembahyang zuhur ada rasa macam tu. Tiap-tiap kali gelincir matahari, tiap-tiap kali zuhur. Dan perjalanan nak pergi zuhur, nak pergi masjid ke, sembahyang kat rumah ke. Jadi ada juga kita terfikir, ni sembahyang zuhur ni, dulu Nabi Ibrahim ni nak sembelih anak dia. Inilah hikmahnya. Dan kita hari ini menjadi ibadat atas perbuatan Nabi Ibrahim. Banyak juga perbuatan Nabi Ibrahim kita buat.
Syariat Nabi Ibrahim apa dia? Safa Marwah. Pergi sa'i, tawaf. Itu semua apa dia? Nabi Ibrahim. Apa? Ibu Nabi Ismail pergi sa'i. Jadi syariat apabila kita menunaikan haji, apa dia? Kena sa'i. Umrah pun kena juga. Tawaf, wukuf, melontar. Yang mana pergi haji itu ada buat. Itu perbuatan-perbuatan apa dia? Yang ambil ibrah daripada kejadian Nabi Ibrahim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran, surah Baqarah juzuk yang kedua, apa dia? Min sya'airillah. Ini ialah syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Tak saudara tanyalah kenapa kena melontar apa? Ini syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita belajar hikmah, melontar sebab apa? Syaitan nak hasut Nabi Ibrahim tu, apa dia? Tak nak bagi sembelih Nabi Ismail. Maka dia melontar waktu tu. Hikmah. Melontar. Sama juga orang panggil apa? Sa'i. Ketika itu ibu Nabi Nabi Ismail pergi Safa Marwah untuk apa? Nak cari air. Sama jugalah tawaf dekat Kaabah tu, perbuatan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dia tawaf kat situ. Dekat apa? Dekat Kaabah. Mereka yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak binakan Baitullah. Dekat mana? Dekat tengah lembah yang kering kontang. Waktu tu Nabi Ismail dah besarlah. Lepas daripada kerjaan tu, itulah membina, bangun Kaabah dan sebagainya. Dan sembahyang kat situ. Di mana? Di Kaabah. Nak cerita. Jadi sama juga kita nak sembahyang tu, jadi kita ingat hikmah tu. Satu-satu ada hikmah. Sama juga kita pergi buat haji. Yang mana pergi buat haji tu, ataupun yang mana pergi belum haji tu, oh ni sa'i ni, oh dulu apa dia? Ni lah mak Nabi Ismail ni, apa dia? Duk pergi mari jauh, lebih 7 km. Nak cari air tak ada. Menangis Nabi Ismail pada ketika tu. Oh ni lah tempat lontar ni. Tempat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail pergi untuk apa? Untuk nak sembelih tu. Dan syaitan kacau kat sini lah. Jadi tiap-tiap benda tu apa dia? Menyebabkan kita ada rasa apa? Ada rasa nak buat ibadah tu dengan apa? Dengan penuh keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya kita nak. Sama juga kita nak apa? Nak solat zuhur tu. Ada rasa benda tu. Itu salah satu ibadah. Kemudian iaitu yang ketiga, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab diberi. Dan yang keempatnya, yakni pada rakaat keempat, apa dia? Sebab diberi penebusan yang amat besar, yakni apa dia? Kibas. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff ayat 107. Yakni kata Allah, kami tebus akan dia, akan siapa? Akan Nabi Ismail itu dengan sembelih kibas yang amat besar, iaitu kibas yang dibawa turun daripada syurga. Kibas tu yang diganti nak sembelih Nabi Ibrahim tu, yakni kibas ni ialah diturunkan daripada syurga. Dan kata Allah Ta'ala bagi nikmat daripada syurga. Setengah-setengah benda yang dapat kat dunia pun sedap, lebih-lebih lagi daripada syurga. Tu satu nikmat tu. Maka apa dia? Maka itulah Nabi Ibrahim AS bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang amat besar itu, yang digantikan dengan kibas. Apa dia? Maka bersyukurlah ia pada rakaat yang keempat. Jadi sembahyang 4 rakaat. Dan syariat kita pun sembahyang zuhur 4 rakaat. Habis sembahyang zuhur. Kemudian pertama-tama orang yang melakukan solat asar. Solat asar pula.
Jadi tidak sembahyang tu semua kita boleh ingat hikmah dia, sejarah dia. Kemudian, dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu asar itu Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus yang masuk apa? Masuk dari ikan tu. Yakni keluar akan Nabi Yunus oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perut ikan nun, seperti anak burung yang tiada berbulu baginya. Ia di dalam tempat kelam. Kelam ni apa dia? Duduk dalam gelap lah. Pertama, kelam zulumat, kesalahan. Jadi Nabi Yunus ni dia sembahyang asar. Sembahyang asar bila? Waktu dia keluar daripada perut ikan nun. Tak tahulah ikan nun tu jenis macam mana, tapi jenis paus lah yang boleh duduk dalam dia. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Nabi Yunus yang duduk dalam ikan paus. Ikan paus, ikan nun, ikan besar lah, senang cerita. Jadi duduk dalam tu tak mati. Apa hikmahnya Nabi Yunus duduk dalam perut ikan selama berpuluh-puluh hari itu tak mati? Maka ada dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawasanya Nabi Yunus duduk dalam perut ikan tu sambil berzikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi hikmah kepadanya, maka Allah Taala tidak mematikan dalam tu. Kalau dengan dia tidak berzikir Nabi Yunus tu, maka akan jadi kubur yang bergerak. Tu hadis. Kalau Nabi Yunus tidak berzikir dalam tu, ada zikir dia, tak ingat dalam kitab azkar ada. Jadi Nabi Yunus duduk dalam tu, kalau tak zikir maka seolah-olah apa dia? Kubur yang bergerak. Tapi Allah Ta'ala hidupkan. Hikmahnya apa? Hikmahnya, kalau kita duduk teruk tara mana pun, sulit tara mana pun, keadaan tara mana pun, maka banyaklah berzikir. Tu hikmah dia. Sulit tara mana, ikutlah. Orang nak apa? Nak belasah kita ke apa ke, nak bunuh kita ke apa, sulit tara mana pun, maka zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah selamat. Kerana kalau tidak tidak akan zikir akan Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi kubur yang bergerak. Mati duduk dalam tu seolah kubur bergerak. Ikan bergerak, mati duduk dalam tu kubur. Seolah itu. Maka apabila keluarnya Nabi Yunus alaihissalam daripada perut ikan, dan perut ikan pun, kalau kita fikir logik lah, ni semua hikmah Allah Ta'ala. Tapi kalau kita fikir logik sendiri, memang mati dah. Memang mati. Lepas tu pula makan pun tak ada. Petang tak makan pun dah perut sakit dah. Ni berpuluh hari dah tu. Hikmah. Memang Allah Ta'ala nak bagi hidup. Allah Ta'ala nak bagi hidup. Jadi apabila dikeluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan tu, maka solatlah dia. Waktu bila? Waktu asar. Tu hikmah. Kenapa? Kerana mensyukuri daripada 4 yang kelam, 4 kegelapan. Adapun kegelapan yang pertama tu ialah kegelapan kesalahan. Nabi Yunus pada permulaannya apa dia? Dia berputus asa, duk dakwah, maka apa dia? Tak ada seorang pun nak ikut. Ada pun yang diceritakan Nabi Nuh alaihissalam,
berdakwah 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Pengikut dia berapa orang? 80 orang sahaja. Dan itu pun tak termasuk dengan anak bini dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 950 tahun yang direkodkan dalam Al-Quran. Nak kata apa? Nak kata susahnya nak apa? Nak berdakwah tu. Tapi apabila bertuasa, apa dia? Allah Ta'ala nak bagi pengajaran sikit lah. Maka Nabi Yunus AS, apa dia? Yang pertamanya, dari nisbah 4 tu, 4 daripada kegelapan ataupun zulumat. Yang pertama ialah zulumat kegelapan daripada kesalahan. Dan yang kedua, kelam airnya, yakni air duduk dalam tu memang gelap lah. Dan Quran pun cerita apa dia, bila laut tu atas tu ada cahaya lagi, bila dah masuk bawah apa tu memang dah tak nampak apa dah, gelap. Kemudian, dan yang ketiga, kelam malam. Yakni gelap malam. Malam memang gelap lah. Duduk dalam tu pun gelap, tambah malam lagi gelap. Dan yang keempat, kelam perut ikan. Yakni memang duduk dalam perut ikan tu apa dia? Keadaannya gelap. Yakni gelap kesalahannya. Sebab tu orang yang apa, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Dia seolah-olah zulumatu ilan nur, yakni keluar daripada gelap kepada cahaya. Orang yang dapat hidayah, yakni semua dia dapat cahaya, keluar daripada cahaya, daripada kegelapan kepada cahaya. Sama jugalah orang dapat hidayah, orang yang suci dosa dan sebagainya, dia akan apa? Keluar daripada kegelapan. Kita pun nak guna juga. Waktu kita teguk-teguk dulu, apa dia? Zaman kegelapan. Orang panggil pun zaman kegelapan. Masa zaman kita muda-mudi dulu, duk buat maksiat dan sebagainya, apa? Itu panggil pun zaman kegelapan. Sekarang ni kita dah taubat dah, datang masjid dan sebagainya, habis dah zaman tu. Maka apa? Cahaya. Jadi 4 benda yang gelap terhadap Nabi Yunus. Jadi hikmahnya apa? Waktu bila solat asar tu, kita pun banyak fikir, inilah Allah, waktu ni lah. Sebab tu solat pun 5 waktu tu. Dan waktu-waktu tu semua ada hikmah. Bila rasa, inilah yang waktu Nabi Yunus AS dikeluarkan daripada perut ikan nun, ataupun ikan paus, ikan yang besar, selama 40 hari. Duduk dalam keadaan apa dia? Yang gelap, kesalahan yang gelap, air yang gelap, perut yang gelap, malam yang gelap. Jadi gelap tu bertipu-tipu gelap. Kegelapan malam sudah duduk air yang gelap, dah inilah duduk dalam perut yang gelap, dan kesalahan yang gelap. Maka apabila keluar daripada perut ikan, tu, apa dia? Dah suci dah kesalahan. Sebab apa? Taubat Nabi Yunus. Satu. Lepas tu pula dah dapat cahaya matahari. Lepas tu pula waktu siang. Lepas tu pula duduk tempat dekat tepi pantai tu, apa dia? Keadaan cerah. Nampak? Dia terbalikkan. Daripada gelap kepada cahaya. Maka bersyukurlah Nabi Yunus AS dikeluarkan dan dihidupkan dan tidak dimatikan dalam perut ikan tadi tu, dengan beberapa kegelapan. Jadi hikmah. Nabi pun diuji cara tu. Kita setakat sakit lutut dah tak nak sembahyang dah, tak ada apa dah. Na'udzubillah. Setakat apa? Setakat demam sikit-sikit benda-benda, tak nak sembahyang.
Jangan macam tu. Hikmah. Jadi kita fikir, padanlah Nabi Yunus nak semayang tu. Kemudian yang seterusnya, pertama-tama orang yang melakukan solat maghrib, solat maghrib, dan pertama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa alaihi salam. Wallahu ta'ala alam. Masa aku tidak mengizinkan. Ni kalau nak cerita ni panjang lagi ni. Tapi sekadarlah kita ambil zuhur dan asar. Untuk apa? Untuk dapat ibrah. Akan datang kita tengok waktu apa? Waktu maghrib dan waktu isyak. Supaya apa? Hikmah lah. Lebih-lebih lagi untuk apa? Untuk nak menyeronokkan, ataupun untuk nak kita buat lebih lagi, ataupun kita nak dapat khusyuk dalam sembahyang lagi, untuk fikirkan benda-benda macam ni. Ya Allah, padanlah macam ni. Ya Allah. Sampai nak tara tu. Jadi apa yang kita dengan kita pelajari ni. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Luqman, walaqad atayna Luqmana hikmata anishkur lillah. Dan kami jadikan ke atas Luqman tu, Luqman Hakim tu apa? Hikmata anishkurillah, dengan hikmah. Ada ilmu hikmah. Setengah hikmah tu apa dia? Benda rahsia. Sama juga hikmah kita bersembahyang. Hikmah nak khusyuk. Ni kita belajar hikmah lah. Ilmu rahsia bukan semua orang tahu. Apa dia? Untuk apa? Anishkur lillah. Untuk apa? Untuk kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setengah orang yang belajar ilmu hikmah ni, apa-apa sajalah ilmu hikmah, untuk apa? Untuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk nak bangga diri. Setengah orang dia belajar ilmu hikmah, apa-apa sajalah ilmu hikmah ni untuk nak banggakan diri, nak tunjuk depan orang. Jadi terbalik dah dengan ilmu melaknat dia. Ingat tu. Jadi kita belajar ilmu hikmah, tak kisahlah ilmu hikmah apa pun, rahsia-rahsia apa pun, untuk apa? Untuk anishkur lillah. Sama juga wali-waliullah ada ilmu hikmat. Jadi untuk apa yang dia dapat tu? Untuk lebih dia mensyukurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga yang nabi-nabi kita sebut tadi, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus. Nabi Yunus tak mati, hikmahnya apa dia? Nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala gantikan kipas daripada syurga. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk anishkur lillah. Untuk apa? Untuk nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia hikmah. Kita tak ada masalah. Kita belajar ni untuk supaya kita lebih syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padanlah Allah Subhanahu Wa Taala apa dia bagi ujian berat-berat kepada nabi dulu. Maka kalau kita solat pun kita teringat tu. Untuk apa? Untuk kita bersyukur. Kita diuji pun sampai tak tara tu. Tak ada lagi, tak ada dengar lagi kan, selain daripada Nabi ni, umat Nabi Muhammad ni, apa dia diuji masuk dalam perut ikan, tak ada. Kalau masuk dalam perut buaya tu mati terus. Tu. InsyaAllah dengan apa yang kita dapat ni, supaya iktibar kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Sebelum saya tutup tu, ada satu pengumuman. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada waktu sekarang ni madrasah saya tengah ada pembangunan untuk buat tandas dan asrama. Jadi saya berharaplah daripada tuan-tuan dan puan dapat bantu sedikit sebanyak hasil daripada infak ni, supaya dapat merealisasikan. Kerana tahun depan ni pelajar baru nak masuk, jadi tempat pun dah tak ada. Kita terpaksalah buat penambahan lagi. Jadi mintalah yang mana ada untuk nak beri semangat tu, bolehlah masuk ke dalam tabung. InsyaAllah kalau yang tak sempat tu akan datang, InsyaAllah kita buka lagi sehingga cukup, barulah kita tutup. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futul hal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin 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 rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.